Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga semuanya dah bersedia untuk belajar hari ini. Jom kita mulakan kelas. Hari ini kita akan belajar pelajaran 14 di bawah tajuk pengurusan harta selepas kematian. Di dalam pelajaran 14 kita akan belajar dalam 2 unit. Unit yang pertama, wasiat dalam Islam, dan unit yang kedua, faraid dalam Islam. Anda boleh merujuk muka surat 137 untuk tajuk-tajuk ini. Yang pertama, kita lihat wasiat dalam Islam yang bermaksud ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematian menurut hukum syarak. Hukum wasiat adalah sunat, berdalilkan dalil naqli firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Yang bermaksud, diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang daripada kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, iaitu menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan ke atas orang yang bertakwa. Itu di antara ayat yang menunjukkan tuntutan supaya kita melakukan wasiat. Kemudian kita tengok pula cara-cara pengurusan wasiat ni. Kita boleh bahagikan kepada 3. Yang pertamanya, harta yang diwasiatkan dikira sebaik sahaja selepas kematian pewasiat. Yang kedua, harta yang diwasiatkan tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta, sebab yang lain-lain tu adalah hak kepada pewaris, orang yang mewarisi harta. Dan yang ketiga, dilaksanakan setelah dilangsaikan perbelanjaan, pengurusan jenazah dan hutang si mati. Itu tentang cara pengurusan wasiat dalam Islam. Mesti menepati 3 cara tersebut. Kemudian dalam wasiat ni dia ada rukun dan juga syarat sahnya. Setiap rukun tu dia ada syarat sah dia yang tersendiri. Rukun wasiat terbahagi kepada 4 rukun, iaitu yang pertamanya pewasiat, harta yang diwasiatkan, penerima wasiat dan sirah. Sirah tu terdiri daripada ijab dan qabul. Kita lihat pula syarat sah bagi setiap rukun. Yang pertamanya pewasiat. Syarat sahnya ialah pewasiat mestilah berakal, baligh, sukarela, maknanya bukan dipaksa oleh sesiapa. Dan yang keempatnya merdeka, bukan hamba. Kita tengok syarat sah rukun yang kedua, iaitu harta yang diwasiatkan mestilah harta yang bernilai, boleh berpindah milik, bukan sesuatu yang haram. Rukun yang ketiga, syarat sah rukun yang ketiga, iaitu penerima wasiat diketahui individu tertentu. Maksudnya orang yang penerima wasiat tu dah sebutlah nama dia. Orang sekian-sekian, fulan. Kemudian masih hidup, berkelayakan untuk memiliki dan menguruskan harta. Syarat sah rukun yang keempat, iaitu sirah, ijab dan kabul. Ijab dan kabul sama ada lafaz secara jelas ataupun kiasan. Penerimaan wasiat berlaku selepas kematian orang yang mewasiatkan. Contoh lafaz wasiat. Kita lihat
contoh lafaz jelas ataupun soreh, seperti seseorang tu berkata, aku berwasiat rumahku kepada Ali selepas aku mati. Kita lihat pula lafaz secara kiasan seperti hartaku ini untuk Zahid dengan niat wasiat. Dia kata hartaku ini untuk Zahid dan dalam hati dia berniat untuk wasiat. Seterusnya kita lihat hikmah pensyariatan wasiat. Kenapakah dalam Islam disuruh supaya kita mewasiatkan harta kita? Yang pertama, untuk mendapat ganjaran pahala walaupun selepas meninggal, untuk menjaga kepentingan orang yang hampir dengan si mati tetapi tidak layak menerima harta pusaka, dan yang ketiga, harta dapat dimanfaatkan untuk kebajikan masyarakat melalui wasiat. Habis bab wasiat, kita masuk pula kepada unit yang kedua, iaitu faraid dalam Islam, di muka surat 144. Yang pertama, faraid dalam Islam bermaksud pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Hukumnya adalah wajib. Dalil tentang faraid dalam Islam, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Maksudnya, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Okey, itu tentang dalil faraid, pembahagian harta pusaka. Kita seterusnya melihat pula tentang rukun faraid. Rukun faraid ni terbahagi kepada 3, iaitu orang yang mewariskan harta, waris dan juga harta pusaka. Dan setiap rukun tu dia ada syarat sah dia. Kita lihat syarat sah faraid. Orang yang mewariskan mestilah kematiannya telah disahkan. Waris masih hidup, mengetahui status hubungan dengan si mati. Dan yang terakhir, syarat sah harta pusaka. Harta tersebut mestilah dimiliki oleh si mati, bukan harta orang lain. Jadi harta kepada si mati baru boleh diwariskan kepada orang lain. Okey, kat sini ada gambar rajah tentang contoh-contoh waris yang boleh menerima harta pusaka. Okey, kita lihat. Jika sekiranya si mati tu orang lelaki, isteri adalah dia punya waris, bapa, ibu, anak lelaki dan anak perempuan. Manakala kalau si mati tu perempuan, suami pun adalah pewaris. Ini adalah pewaris yang paling asas sekali. Ada lagi sebenarnya, nanti kita akan tengok. Tapi ini yang paling asas, ialah isteri ataupun suami, bapa, ibu, anak perempuan dan anak lelaki. Okey. Kita pergi pula kepada jenis-jenis waris. Waris ni dia terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama dinamakan sebagai ashabul furud. Siapakah dia ashabul furud? Waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditentukan oleh syarak. Ashabul furud ni dia punya bahagian, dia dah ada sifir dia yang tertentu. Dia dah ada pembahagian. Allah dah tetapkan. Contohnya 1/2, 1/3, 1/6, 1/4, 1/8. Itu contoh-contoh lah. Dan jenis yang kedua ialah
asabah, iaitu waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Jadi ini dia menerima baki sahaja. Tapi jangan kata asabah ni rugi kan. Sebab kadang-kadang contohnya kalau anak lelaki, dia adalah orang yang paling berhak untuk mendapat asabah. Jadi dia akan dapat lebih banyak daripada ashabul furud. Okey. Untuk yang asabah tu, kita lihat jenis-jenis asabah. Asabah ni terbahagi kepada 3 yang dinamakan sebagai asabah binafsi, iaitu anggota waris yang terdiri daripada kaum lelaki, iaitu bapa, datuk, anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, saudara lelaki kandung, saudara lelaki sebapa, bapa saudara kandung, bapa saudara sebapa, anak lelaki bapa saudara kandung, anak lelaki bapa saudara sebapa. Kemudian asabah bil ghair, iaitu waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris lelaki, iaitu anak perempuan dengan anak lelaki, cucu perempuan dengan cucu lelaki, saudara kandung perempuan dengan saudara kandung lelaki, saudara perempuan sebapa dengan saudara lelaki sebapa. Dan yang ketiga, asabah ma'al ghair, iaitu waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan yang lain, iaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapa berkongsi dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Kemudian kita lihat tentang pembahagian harta pusaka. Ini berapa bahagian yang setiap ahli waris tu dapat. Contohnya bapa akan mendapat 1/6 sekiranya si mati mempunyai anak lelaki. Kemudian dia akan dapat asabah sekiranya tiada anak, dan dia dapat 1/6 dan asabah dapat 2-2 sekali. Cara pengiraan 2-2 sekiranya mempunyai anak perempuan sahaja. Ibu mendapat 1/3 sekiranya tiada anak atau terdapat hanya seorang saudara lelaki atau perempuan. Kalau si mati itulah yang tak ada anak. Ibu dapat 1/6 sekiranya mempunyai anak atau terdapat lebih daripada 2 orang saudara lelaki atau perempuan. Dan yang ketiga, ibu dapat 1/3 daripada baki sekiranya hanya mempunyai ibu, ayah, suami ataupun isteri. Anak lelaki ni dia akan dapat seluruh harta sekiranya tiada perempuan, dan asabah bin nafsih. Ini kalau sekiranya ada anak perempuan. Jadi anak lelaki dia akan dapat lizzakari mithlu hazil unthayain. Lelaki mendapat 2 bahagian perempuan. Anak perempuan pula dapat 1/2 sekiranya anak tunggal perempuan. Dia mendapat 2/3 sekiranya terdapat 2 atau lebih anak perempuan. Dan asabah bil ghair sekiranya mempunyai anak lelaki. Isteri mendapat 1/4 sekiranya tiada anak. Kalau ada anak, dia akan mendapat 1/8. Manakala suami, jika si mati tiada anak, suami akan mendapat 1/2. Dan sekiranya ada anak, suami akan mendapat 1/4. Okey. Last sekali kita akan lihat tentang hikmah pensyariatan faraid. Yang pertamanya, mengelakkan berlaku pertelingkahan dalam pembahagian harta yang mungkin boleh menyebabkan bergaduh sesama sendirilah. Yang kedua, menjamin kelangsungan hidup waris selepas kematian orang yang mewariskan harta. Dan yang ketiga, mengekalkan kasih sayang dalam keluarga. Okey, untuk kajian-kajian kes, kita boleh nanti merujuk buku teks untuk contoh-contoh kajian kes dan berapakah harta pusaka yang mereka akan dapat. Jadi untuk penerangan Ustazah pada hari ini dulu. Kita jumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.